Assalamualaikum dan selamat sejahtera Shadows ucapkan kepada semua geng bayang yang sedang menonton Hey Shadows channel. Dan seperti biasa, Shadows harap korang semua berada di dalam keadaan sihat walafiat. Dan kepada korang yang masih lagi baru di Hey Shadows channel, Shadows mengucapkan selamat datang ke channel Shadows di mana Shadows berkongsikan dengan korang kisah-kisah seram, kisah misteri dan juga kisah-kisah yang berkaitan dengan sihir yang terjadi kepada individu-individu yang kurang bernasib baik. Alright geng bayang semua, so pada hari ini korang boleh tengok seluruh background ataupun tempat yang aku selalu shoot berubah. Sebab apa? Adalah benda yang perlu diuruskan dekat tempat tu. So kali ni tak ada api kat belakang aku, tapi adalah lampu. Aku pun tak tahu lampu apa benda ni, nampak macam galaksi macam tu lah. Alright, and aku bertemankan dengan aku pada malam ni merupakan Omegamon di tepi aku. So dia akan bertemankan aku sambil aku berkongsikan kisah seram pada hari ini. Okey geng bayang semua, pada hari ini kisah yang bakal Shadows kongsikan dengan korang merupakan satu kisah yang agak simple. Bukan nak kata simple sangat, tapi ialah agak santai lah kisah dia. Tak adalah kisah berat atau terlalu menyeramkan. Tak adalah terkejut-terkejut ke apa benda semua benda tu. Memang simple sahaja kisah yang bakal Shadows kongsikan pada hari ini. Ia merupakan satu kisah di mana Shadows baru teringat baru-baru ni tengah Shadows dengan lepak dekat luar fikir apa next content, dan barulah Shadows terfikir satu kisah yang pernah diceritakan kepada Shadows hampir berapa tahun, 20 lebih tahun dalam macam tu lah. Time tu Shadows masih lagi dalam darjah 1, darjah 2 macam tu tau. Lama weh, tapi Shadows masih ingat kisah ni. Sebab apa? Ia merupakan satu kisah yang agak misteri bagi Shadows tau. Alright, and sampai hari ni masih tak terjawab persoalan tu. Sebab kawan Shadows yang seorang ni dah lama terpisah. Time tu tak ada lah Facebook, Instagram ke apa nak contact semua benda tu kan. So end up putus talian. Putus talian, bukan putus persahabatan ya. Kalau jumpa memang still member lah, he just tak dapat nak jumpa dia dah. Okay, so kisah apa dah banyak melalut ni. So kisah apa yang bakal Shadows kongsikan? Ia merupakan satu kisah yang terjadi di mana ketika itu time Shadows dengar cerita ni, Shadows masih belajar lagi di Genting Highland. Yes, Shadows pernah stay di Genting Highland and pernah belajar dekat Genting Highland time sekolah rendah dulu. Okay, so kalau korang nak tahu kisah apa yang bakal Shadows kongsikan dengan korang pada hari ini, tanpa membuang masa, jom kita pendengarkan kisah seram pada hari ini. Let's go guys, rolling in. Alright, so kisah pada hari ni seperti yang Shadows katakan pada korang semua pada awal video ni tadi, di mana insiden ini diceritakan kepada Shadows. Time tu Shadows masih lagi dalam umur 7-8 tahun macam tu lah, darjah 1, darjah 2 macam tu. Sejauh seingat Shadows lah. Alright, so time tu Shadows belajar di Genting Highland, and pada masa tu Shadows bersekolah di salah satu sekolah rendah Seri Layang. Alright, so sekolah tu tak ada lah nak kata ada hantu ke apa, tak ada. Okay, Shadows tak nak masuk terlalu mendalam pasal sekolah tu, tapi Shadows pernah bersekolah di situ, and Shadows dan beberapa rakan-rakan yang lain jenis yang suka bila time rehat ataupun bila hari yang ada kurikulum, kurikulum hari koko kan, di mana Shadows dengan rakan-rakan Shadows ni akan pergi dekat satu padang dekat area situ. Time tu ada satu padang tenis ke padang basketball, Shadows tak berapa ingat, tapi adalah satu padang dekat situ, di mana Shadows dan rakan-rakan Shadows ni suka berkongsikan kisah-kisah seram. Even time tu pun dah Shadows dah start dah berkongsikan kisah-kisah seram. Bukan sekarang je, dah lama dah. So kita orang pun berceritalah, berkongsikan. Ada yang berkongsikan pengalaman diorang, ada yang berkongsikan kisah-kisah daripada novel, daripada komik. Kan dulu ada komik-komik berhantu semua benda tu kan. So kita orang berkongsikan lah kisah-kisah macam tu. So selepas beberapa orang rakan-rakan Shadows ni dah kongsikan, tibalah salah seorang kawan Shadows ni, Shadows namakan dia Zudin. So Zudin ni kata kisah yang dia ceritakan merupakan satu kisah yang pernah terjadi dekat kawasan situ. Alright,
Bukan sekolah tu tapi kawasan situ. Dan ia boleh dikatakan satu kisah yang macam urban legend macam tu lah. So ramailah katanya orang tahu pasal kisah tu, tapi tak tahulah sejauh mana benda tu betul ke tak lah. Alright, so macam seperti biasa kebanyakan kisah-kisah seram Shadow selalu bagi tahu jangan terlalu taksub dengan mana-mana kisah seram. Anggapkanlah ia sebagai satu kisah ataupun satu hiburan untuk kita kasih layan lah time boring-boring ke time malam-malam macam ni kan. Alright, okay, so kisah yang si Zudin ni ceritakan mengisahkan seorang budak yang pernah stay dekat area situ bersama rakan-rakan dia lah. Okay, so budak ni bernama Nazri. So Nazri bersama rakan-rakannya suka bermain dekat satu kawasan ni di mana ada longkang dan juga ada gaung tau. And longkang ni dia turun ke arah gaung bukit tersebut tau. So pada satu hari ni Nazri dengan rakan-rakannya keluarlah macam biasa, keluar bermain, lepak-lepak dengan kawan-kawan dia. Tapi mak Nazri sentiasa berpesan pada Nazri berhati-hati ketika bermain dekat kawasan situ, sebab kawasan genting kan, kawasan berhutan. Tak tahu apa benda yang ada dekat situ tau. Tapi kebanyakan ataupun selalunya orang-orang tua dekat sana risau kalau kot ada binatang liar yang keluar. Berut ceritalah ungka, especially ungka yang akan keluar, ataupun ular ke biawak ke, tu memang standard lah dekat tempat tu. So Nazri ni bukan nak kata dia tak dengar cakap mak dia dengar. Tapi kadang-kadang Nazri ni bila dia lepak dengan member dia, dia ni boleh dikatakan naik kepala lah, lupa kadang-kadang pesan mak dia kan, dia sampai terover-over buat sesuatu. So nak dijadikan cerita, pada satu hari ni di mana Nazri seperti aku cakap tadi keluar bermain dengan rakan-rakannya di salah satu kawasan longkang ni. Apa diorang akan buat? Diorang akan buat kapal kertas. Okay, kapal kertas ramai-ramai. Lepas tu dia akan letakkan dalam longkang tu and kasih lepas lah masuk dalam gaung tu, and consider macam race lah. Tapi epic. Macam mana diorang nak tengok siapa yang sampai dulu kan? Jauh dia punya dalam dia. Tapi yalah, kreativiti budak-budak zaman dulu kan. So diorang pun buatlah kapal kertas semua benda tu. So diorang pun letak kapal-kapal diorang dekat tempat garisan tu, and then diorang pun lepaskan nak tengok siapa yang sampai bawah paling cepat. Diorang adalah petanda-petanda diorang letak kat kapal diorang. So diorang ni punyalah excited, main. Bawa banyak main mat. Alright, so tengah shock, tengah feel, tengah enjoy semua benda tu. And salah seorang kawan Nazri ni yang bernama Fifi, di mana tengah dia pun dia pun tengah set up cantik punya kapal-kapal dia, tengah dah lepas kapal tu semua kan. Tiba-tiba kapal si Fifi ni tersangkut dekat salah satu kawasan dekat longkang tu kan. So longkang dia macam menjunam macam tu tau. So Fifi macam kecewa lah kan, kecewa sebab kapal dia tersangkut dekat situ. Dan si Nazri ni cakap tak apa lah, kau buat lah yang lain kan, kita race lagi kan. So diorang ni memang bukan buat satu dua kapal lah, memang banyak kapal. Tapi disebabkan si Fifi ni nak sangat kapal dia tu, apa si Fifi ni buat? Dia pergi turun dekat longkang tu and cuba nak ambil kapal kertas tersebut. So dalam proses nak ambil kertas tu, longkang tu obviously dah lah berair, berlumut, confirm licin. So korang teka lah apa yang terjadi seterusnya. Dan apa yang terjadi selepas tu merupakan satu pengalaman yang pada awalnya memang menyeramkan buat Fifi, Nazri dan juga rakan-rakannya yang berada dekat tempat tu. Sebab apa? Tengah si Fifi nak ambil kapal kertas tu, dia tergelincir mat. Dia tergelincir terus slide all the way down sampai masuk gaung tu tau. So korang bayangkan tinggi dia, aku cakap boleh dikatakan dalam kira 4 ke 5 tingkat macam tu. Alright, 4 ke 5 tingkat lah aku rasa lah. And benda tu bukan menjunam tau, dia bukan menjunam macam ni, dia macam slide untuk all the way down tau. So dekat bawah tu katanya ada macam sungai kecil ke apa benda pun tak tahulah. Okay, tak ada siapa pun, kita orang tak pernah pun turun dekat tempat tu. Tapi apa yang terjadi kepada Fifi ni tergelincir, dia slide all the way down tau. So si Nazri dengan rakan-rakan ni semua menjerit lah. Diorang nak turun, diorang tak boleh nak turun. Tak ada tempat sebab tepi-tepi longkang tu semua semak samun yang tebal semua benda. Diorang takut kalau tengah nak turun tu ada ular berbisa ke apa kan, lagi satu hal pula kan. So diorang menjerit lah, Fifi non-stop. Sampailah satu momen tiba-tiba diorang nampak ada kelibat yang sedang panjat longkang tu tau dengan perlahan-lahan. Dan diorang pun rasa lega lah. Ush,
Fifi tak ada apa-apa weh. So diorang tunggu dalam lebih kurang 5 ke 10 minit macam tu, sebab memang tinggi lah tempat tu kan. Barulah Fifi tiba ke tempat mana diorang tengah bermain tadi. Dan apabila Fifi dah sampai ke atas, diorang tanyalah, Fifi okey ke tak? Tapi apa yang pelik adalah time Fifi terjatuh tu, keadaan longkang tu boleh dikatakan tipu lah kalau tak luka, sebab longkang tu simen tu satu. And then cara dia jatuh tu berguling-guling je. So confirm ada luka, tak kisahlah tangan ke badan ke apalah. Diorang pun check lah badan Fifi, tangan dia semua, muka semua, semua elok. Tak ada satu pun luka di atas badannya. Alright. So diorang fikir mungkin si Fifi ni memang bernasib baik ke tak. So diorang pun macam okey lah, kira diorang macam terlepas lah, tak payah nak beritahu mak bapak semua apa yang dah berlaku. Sebab benda semua nampak elok, Fifi nampak elok semua benda. Tapi apa selain daripada si Fifi ni tak ada cedera ke apa, kelakuan Fifi macam berubah sikit tau. Macam bukan Fifi yang time diorang tengah bermain tadi tau. Okay, sebab apa aku cakap macam tu? Sebab bila si Fifi ni berada bersama rakan-rakan yang lain, Fifi kira kurang bercakap. Dia macam hanya terdiam, macam trauma macam tu lah. Tapi yelah, time tu semua macam faham lah insiden tu kan. Kau dah jatuh masuk hutan, mungkin kau panik, takut ke apa kan. Diorang fikir macam tu. Diorang tanyalah Fifi, Fifi, kau okey tak? Kau okey tak? Ada apa-apa tak? So si Fifi ni cakap, aku okey je, tak ada apa-apa. Aku pun rasa nak balik lah ni. Dah petang sangat ni. So diorang pun nak risau kat si Fifi ni. Fifi tak adalah nampak ada apa-apa isu, tapi diorang risau kot ada cedera dalaman ke apa kan. So diorang risau tu. Tapi Fifi nampak elok je. So lepas insiden tu, Fifi dan rakan-rakan yang lain, Nazri semua, pulang ke rumah. So bila pulang ke rumah, Nazri ni dia ada satu habit tau, di mana kalau ada something exciting yang berlaku ataupun ada benda yang menarik terjadi, si Nazri ni nak, kira dia tak boleh nak simpan lah benda tu, dia nak cerita. Tapi pada waktu itu, kalau si Nazri ceritakan benda ni kepada mak dia, confirm si Nazri ni kena bantai. And bukan si Nazri je kena bantai, dia confirm kena pergi jumpa mak bapak Fifi. And mak bapak si Fifi ni pun confirm lah belasah dia kan. Okay, tak adalah belasah, tapi confirm lah marah kan. Sebab yelah, anak diorang dah masuk longkang kot. So in the end, tengah diorang santai sangat aku ni. Tapi tak apa. Namun apa yang berlaku di rumah Fifi pula lain cerita dia. So kisah yang berlaku dekat rumah Fifi ni, yang dikongsikan oleh ibu bapa si Fifi adalah time Fifi balik, diorang semua tanya kepada si Fifi kenapa baju dia, seluar dia semua basah. So Fifi hanya cakap yang Fifi ni terjatuh dalam lumpur. So ibu bapa si Fifi ni pun fikir dahsyat ke main sampai main jatuh lumpur macam tu kan. Tapi yelah, budak-budak bermain kan standard lah kan. So kedua ibu bapa si Fifi ni just suruh si Fifi bersihkan diri semua benda tu. And lepas tu siap sedialah untuk makan malam semua benda. Dan lepas dah selesai semua tu, so si Fifi ni pun join lah setable dengan mak bapak dia. Join setable, kira join untuk makan malam lah. So tengah diorang makan malam, selalunya si Fifi ni dia jenis yang suka bersembang, suka berkongsikan hari-hari dia, apa dia buat semua benda tu. Tapi pada malam tu Fifi hanya senyap, tak bersuara apa-apa pun tau. So kedua ibu bapa si Fifi ni berasa pelik lah, kenapa anak dia orang ni senyap semacam. So ibu si Fifi ni disebabkan risau dengan si Fifi, tanyalah Fifi ada okey ke, ada apa-apa yang terjadi ke, ada gaduh ke dengan member-member lain. Tapi Fifi tak membalas sepatah apa pun tau. Sampailah satu momen ni di mana ayah si Fifi ni pandai baran, tapi tak adalah sampai level pukul anak ke apa kan. So ayah si Fifi ni cakap, mak kau tengah tanya soalan kan, kau tak reti nak jawab, tak ada mulut nak jawab ke? And time tu lah baru si Fifi jawab, tak ada apa-apa mak, tadi saja bermain-main dengan member semua, lepas tu je. And pas Fifi rasa letih, sebab tu lah Fifi tak banyak bercakap. So mak kepada si Fifi ni pun okey lah, rasa lega lah, anak dia finally bersimbang kan, lepas dah kena marah dengan bapak dia. Tapi bapak dia perhatikan si Fifi ni macam ada sesuatu yang tak kena tau dengan si Fifi. Sebab ayah si Fifi ni tahu Fifi ni walaupun penat semacam mana pun, dia takkan perangai macam tu punya. So sekali lagi ayah si Fifi tanya si Fifi, kau betul-betul okey ke ni? Kau bukan main-main ke? Ada benda yang tak kena kau bagi tahu kan? Kau jangan senyap je. Namun Fifi hanya mendiamkan diri and just cakap, tak ada apa-apa ya, tak ada apa-apa, Fifi elok je. So lepas selesai makan malam tu, and makan malam tu Fifi pula tak makan macam mana yang dia selalu makan, sebab Fifi ni memang suka enjoy
makanan masakan mak dia semua. Tapi malam tu dia hanya makan ciput je, macam buat syarat macam tu tau. So kedua ibu bapa Fifi ni, lepas Fifi dah masuk dalam bilik dia, diorang duduk dekat luar rumah tu, dekat veranda tu, sembang lah, tanya kan, kenapa anak kita jadi macam tu lah, apa kes sampai si Fifi jadi macam tu, pelik betul, tak pernah pula dia tak sihat ke. So ayah si Fifi ni bagi tahu dekat isteri ni, yang kata tak apa, biar si Fifi ni tidur dulu, dan malam nanti abang pergi check kok ni demam ke apa lah. So bawa lah termometer yang pelekat tu kan, kalau korang ingat yang pakai pelekat yang tukar-tukar colour tu, itulah termometer kita yang dulu. So lepas masuk dalam pukul 10 ke 11 jam tu, ayah si Fifi ni nak masuk lah ke dalam bilik si Fifi. Disangkakan Fifi dah tidur, rupa-rupanya member tak tidur lagi. Tapi apa yang membuat ayah si Fifi ni berasa heran dan pelik adalah apabila ayah dia masuk, dia nampak Fifi hanya berdiri di atas katil dan pandang ke luar tingkap tau. Dan ayah si Fifi ni perhati ataupun mengintai daripada pintu biliknya kelakuan anak dia tau. Dan kejap-kejap boleh kelihatan Fifi macam terhuyung hayang atas meja. Aku mentimbak je mat ayat kan, huyung hayang, aku rasa betul lah tu. Atas katil tu kan, ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan kan, macam tu lah. So ayah si Fifi ni berasa pelik, kenapa anak dia buat benda-benda macam ni kan. And plus dah pukul 10, dah nak pukul 11 lah. Selalu dia tanya-tanya macam ni, dia dah tidur lah sebab esok sekolah. So ayah Fifi tanpa buang masa, dia terus masuk ke bilik, tanyalah, Fifi, kamu tak tidur lagi ke? And time tu apabila si Fifi pusing kepala dia menghadap ayahnya, ayah si Fifi terus terduduk tau. Jatuh terduduk pandang wajah si Fifi ni. Sebab apa? Apa yang ayah si Fifi nampak bukanlah wajah anaknya, tapi seperti seorang lelaki ataupun pakcik yang tua, macam berbadankan budak tau. Lebih kurang macam tu lah, berbadankan budak, tapi muka dia muka orang tua tau. Nampak macam hantu kerdil macam tu. Alamak, hantu kerdil. Okay. So ayah si Fifi ni terkejut dah tengok wajah anak dia sampai macam tu tau. Dan makhluk yang menyerupai si Fifi ni menunding jari dia ke arah ayah si Fifi dan cakap, kau jangan ganggu aku, kau keluar daripada bilik ni sekarang. Amboi, siap lawan mat kan. Dia selamba halau ayah dia keluar. Tapi yelah, time tu lah ayah si Fifi ni dah syak, yang berada di dalam bilik tu bukanlah Fifi yang sebenar, ataupun Fifi yang sebenar tapi telah dirasuki oleh sesuatu. So ayah si Fifi ni cepat-cepat keluar, beritahulah dekat isteri dia yang kelakuan anak dia sekian. So isteri ni cakap, tak adalah, mungkin ni permainan mata, permainan minda sebab dah letih sangat semua benda tu lah. Standard lah, ayah-ayah standard ni. So ayah si Fifi ni bagi tahulah dekat isteri ni, cakap, kalau kau tak percaya, kau masuk bilik tu sekarang, kau tengok muka anak kita. Dan apabila ibu si Fifi ni pergi ke bilik Fifi, and time tu ibu si Fifi ni terkejut sebab apa? Ibu si Fifi nampak Fifi berada di atas lantai macam merangkak macam tu tau, macam ketam ke ataupun macam penyu macam tu tau, macam merangkak. So ibu si Fifi cakap, Fifi, kau ni dah kenapa kau macam ni? So apabila sekali lagi bila Fifi pandang ke arah mak dia, ibu si Fifi ni terkejut melihat wajah anak dia. Sebab apa yang ibu Fifi nampak bukanlah wajah Fifi, dan juga bukanlah wajah orang tua seperti mana yang diceritakan oleh suaminya tadi. Tapi wajah anak dia nampak seperti macam orang kata makhluk jadian macam tu. Dia macam ada muka manusia, muka binatang sikit tau. So ibu si Fifi ni terus menjerit sekuat hati tau. Dan ayah si Fifi ni bergegas masuk ke dalam bilik si Fifi. So apabila ayah si Fifi masuk ke dalam bilik, dan ayah si Fifi cuba menenangkan isterinya, dan sambil tengok kelakuan yang pada ketika itu yang diorang ingat anak diorang berkelakuan pelik tau. Merangkak lah, macam menjeli lidah lah, dan start buat bunyi-bunyian lah, dan memang pelik semacam tu. So ayah dan juga ibu si Fifi ni kontak lah salah satu ustaz yang berada di kawasan tersebut. So selepas beberapa ketika macam tu, salah seorang ustaz yang berada ataupun stay dekat tempat tu datanglah ke rumah si Fifi ni. Dan apabila ustaz tu tengok keadaan si Fifi, ustaz tu tengah syak dua benda yang telah terjadi, sama ada Fifi telah dirasuk oleh sesuatu ataupun yang berada di dalam rumah tu bukanlah Fifi.
So kalau katakan bukan Fifi, dan siapa yang ada dekat situ? And di manakah Fifi? So Ustaz ni cubalah berubat si Fifi ni sebab disangkakan yang Fifi ni mungkin dirasuk. So setelah beberapa jam macam tu, and then barulah dapat tahu yang rupanya makhluk tu bagi tahu yang itu bukan Fifi, tapi hanya makhluk jelmaan yang menampakkan seperti Fifi. So Ustaz tu dengan nada yang marah tanyalah, di manakah kau sorok si Fifi ni? So makhluk yang berada dalam bilik tu pun balas balik, si Fifi sekarang berada di dalam hutan bersama keluarga aku. Dan kedua ibu ayah si Fifi ni berasa terkejut lah, macam mana pula anak dia berada dalam hutan, dan macam mana pula ada seekor terlepas. So Ustaz tu tanya, kalau anak dia berada dalam hutan, dan kenapa kau menjelmakan diri sebagai Fifi? Dan mengikut cerita, makhluk tu merupakan salah satu anak daripada jin-jin yang berada dalam hutan tau. And dikatakan yang makhluk tu ataupun jin tersebut yang berada dalam rumah si Fifi time tu, dikatakan jin tu macam sedih ataupun merajuk sebab keluarga jin tu tak layan dia. Macam tu sekali kan. So disebabkan merajuk, dia nak rasa kasih sayang di luar kawasan tempat dia, dia menjelmakan diri dia sebagai Fifi and panjat naik. Sebab apabila Fifi jatuh, and time tu lah makhluk tu menjelmakan diri dia sebagai Fifi, and kononnya nak merasakan apa rasa kasih sayang kedua ibu bapa. Lebih kurang macam itulah kisah yang dikongsikan. Alright, so Ustaz tu pun dah sepelik lah, kenapa jelmakan diri sebab sekadar hanya untuk menagih kasih. Macam itulah kononnya, menagih kasih. Tapi pada waktu yang sama, member bukan berkelakuan seperti manusia, berkelakuan pelik dan aneh. Tapi mengikut jin tersebut yang sedang berada di rumah Fifi, dia kata itu memang cara diorang berinteraksi, bergerak dan semua benda tu lah. So in the end, Ustaz tu cakap dia kena pulang ke rumah dia ataupun kena pulang ke tempat asalnya and pulangkan balik si Fifi ni. So lepas pujuk, akhirnya jin tu bersetuju untuk pulangkan si Fifi. So jin tu membawa kedua ibu bapa si Fifi ni pergi ke tempat di mana Fifi terjatuh, dan dekat longkang yang di mana dia terjatuh tu. Dan ketika itu adalah beberapa orang lagi, orang-orang, okey lah, bukan nak kata orang-orang kampung kat situ lah, orang-orang yang stay dekat situ adalah 5 ke 10 lelaki macam tu. So diorang pun tebaslah segala semak samur dekat situ and turun ke bawah mengikuti makhluk tu. Dan apabila diorang sampai di bawah, apa yang diceritakan adalah diorang nampak si Fifi ni tengah tertidur di bawah satu pokok yang besar dekat dalam hutan tu tau. Tapi Fifi tak nampak macam dalam keadaan cedera ataupun dalam keadaan ketakutan, tak ada tau. Fifi ni nampak elok je. Lepas tu ayah si Fifi ni kejutkan si Fifi. Dan apabila si Fifi bangun, barulah Fifi macam, ayah, mak, kenapa gelap ni? Lepas tu diorang malas nak tanya apa-apa soalan lebih kat situ, sebab diorang punya motif adalah untuk keluarkan Fifi daripada hutan tu. Terus selepas Fifi dah dijumpai, so Fifi pun dibawa naik lah. So everything nampak macam normal. Fifi pun macam start, diorang dah nampak ini baru Fifi yang betul. Dia start bersimbang lah semua benda tu. So kedua ibu bapa si Fifi pun tanyalah kepada si Fifi apa sebenarnya yang dah berlaku, macam mana boleh ada dalam gaung semua benda tu. So Fifi tak nak terpaksa lah kongsikan kejadian yang telah berlaku ke atas diri dia. So time bila Fifi jatuh, bila dia sampai dekat bahagian bawah gaung tu, dan Fifi nampak sekeliling dia macam ada orang-orang macam tu tau. And Fifi ni seolah-olah disambut oleh sesuatu yang time tu, apa yang Fifi bagi tahu, mereka ni berpakaian cantik, berbau wangi, and keadaan tak nampak gelap ke, tak nampak muram ke, nampak macam cerah, elok kan. Lepas tu adalah beberapa orang dewasa bersama budak-budak yang lain. So Fifi pun time tu dia tak terfikir lah ini kok hantu ke jin ke apa ke. Dia tak terfikir pun benda tu. Apa yang dia fikir, kokot orang-orang yang stay dekat bahagian bawah tu lah yang dia tak tahu. So apabila Fifi sampai bawah tu, diorang tanya kepada Fifi macam mana boleh sampai ke bawah semua benda ni. So Fifi pun teranglah dia terjatuh semua benda. So diorang pun ambil Fifi ni, cubalah nak ubatkan si Fifi, kokot ada luka ke apa ke, dan bagilah si Fifi makan, minum lah supaya dia lebih bertenaga. Lebih kurang macam tu lah apa yang Fifi kongsikan. So selepas beberapa minit macam tu, kata Fifi, dia rasa penat. So dia kata sebelum dia nak panjat balik,
dia nak berehat dulu. Tapi sepanjang momen dia ada dekat alam yang sana, apa yang disangkakan hanya beberapa minit, rupa-rupanya dah beberapa jam lah. So dalam proses tu, time tu lah makhluk jelmaan tadi yang menjelma sebagai Fifi naik dekat bahagian atas tu, bahagian atas bukit tu, kira mengambil alih tempat dia. And consider bernasib baik jugalah sebab makhluk tu memberitahu di mana Fifi berada. Korang bayangkan kalau makhluk tu tak bagi tahu, mau Fifi tu berada dalam hutan berhari-hari, berbulan-bulan saya silap tak jumpa. So nasib baiklah lepas ayah dan ibu si Fifi ni nampak kelakuan pelik anaknya semua benda tu, barulah diorang panggil ustaz, dan ustaz tu pun try cari ke mana hilangnya si Fifi ni. Dan nasib baik jugalah makhluk tu nak jugalah tunjuk yang Fifi ni disorok dekat belah mana semua. So lepas insiden tu, memang diorang dah tak digalakkan, memang diorang tak dibenarkan langsung bermain dekat longkang tu. And tiap kali bila diorang keluar bermain dekat kawasan situ, yang bukan nak kata kawasan longkang lah, kawasan padang kat situ, sebelum pukul 6 lah, dulu at least 6.30 paling lambat, 6.30 boleh lagi lah. Kali ni tak ada lah, paling awal pukul 5.30 dekat sebelum pukul 6 jam tu dah kena balik lah. So diorang Nazri, Fifi dan rakan-rakan yang lain pun berasa macam aduh, memang potong lah kan. Sebab yelah, apa funnya kau keluar rumah, contohlah kau keluar rumah untuk bermain pukul 5 petang tu, pada time kau main-main dah 5.45 dah nak pukul 6 lah. So memang tak best lah, tak syok lah kan. Tapi apa nak dibuat kan. So insiden, segala kisah ataupun segala kejadian yang berlaku kepada Fifi diceritakan kepada si Nazri ni, and Nazri pun ceritalah dekat rakan-rakan yang lain, sampailah kisah ni terbawa-bawa dan tiba dekat salah satu kawan aku yang stay dekat genting aku, and berkongsikan kisah misteri ataupun kisah, boleh macam cakap tadi lah, taklah berapa seram, tapi satu kisah yang yelah agak interesting lah. Bukan interesting dari segi kebaikan, tapi yelah siapa yang sangka. Tapi banyak jugalah kes-kes yang kita pernah dengar kan dekat petikan surat khabar, daripada news semua benda, di mana adalah beberapa daripada mereka ni yang kononnya disorok bunian, disorok jin-jin dalam hutan. So insiden ni bukan nak kata tak boleh jadi, boleh kan. Banyak kes-kes yang tersesat ke apa, boleh jadi benda macam ni berlaku kan. Tapi macam aku cakap tadi, kisah ni tak tahu kesahihan dia. Alright, so anggaplah kisah ni salah satu hiburan semata-mata. Jangan terlalu taksub, janganlah sampai fikir ya ke, betul ke, nak kena pergi check ni, nak kena turun ni, nak kena check hutan tu wujud lagi ke tak. Tak ada. So inilah salah satu kisah yang dikongsikan kepada aku time aku masih belajar lagi di Genting Island. Alright, tapi ni kisah seram ni tak ada kena-mengena pun dengan Genting ke ataupun sekolah dia yang aku pernah belajar kat situ, tak ada. Ini tak ada kena-mengena dengan tempat tu pun. It's just that salah satu daripada kawasan gaung ataupun hutan dekat area situ yang kebetulan terjadi insiden ni, and which macam aku cakap tadi, insiden ni tak tahu level kesahihan dia. Alright, so pengajaran yang kita boleh dapat daripada kisah yang Shadows kongsikan pada hari ini adalah, especially number one, bila benda-benda macam ni berlaku, kita kena berjujur lah dengan kedua ibu bapa kita kan. Janganlah kita sorokkan benda-benda ni. Sebab apa, kadang-kadang kita tak tahu kan, benda ni boleh memudaratkan seseorang ataupun boleh memudaratkan satu keluarga macam tu. Tengok kau bayangkan kalau katakanlah Fifi ataupun jelmaan Fifi act normal, act macam manusia biasa, korang rasa mak bapak Fifi perasan tak yang tu anak dia? So confirm lah tak perasan kan. Tapi and also another thing is that nasib baiklah makhluk jelmaan tu pulang balik ke rumah Fifi. Kalau bayangkan tak pulang balik, hilang macam tu je, diorang pun gah amat nak mencari anak diorang. In the end, insiden ni lah. And also kepada korang yang mana kaki hikers, kaki masuk hutan, jungle trekking semua benda tu, bila masuk kawasan hutan sentiasalah baca segala doa pelindung agar sepanjang perjalanan korang semua yang berada ataupun yang jaga trekking ni berada dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Alright. So begitulah kisah yang aku kongsikan pada malam ini ataupun pada hari ini. Seperti Shadows cakap, ia bukanlah satu kisah yang terlalu berat, tapi hanyalah satu kisah sebagai sekadar satu perkongsian yang pernah Shadows dengar pada satu ketika dahulu. Alright.
So kalau korang suka dengan kisah yang Shadows kongsikan pada hari ini, korang boleh tekan butang like, share dan juga subscribe ke Hey Shadows channel kepada korang yang masih lagi belum subscribe ke channel Shadows. Dan jangan lupa bell notification supaya mana-mana video yang Shadows uploadkan, korang akan diberitahu terlebih awal. Okay, so again, Shadows ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua geng bayang yang hadir, menonton dan terus support Hey Shadows channel, sebab tanpa sokongan korang, Shadows ialah tak ada lah semangat nak buat konten-konten seram semualah. Alright, and sebab sokongan korang lah, Shadows setiap minggu kena make sure kena ada satu konten. Alright, tak nak lah biar korang semua fikir mana Shadows takkan menghilang macam tu je. Alright, and also Shadows ingin minta maaf sekiranya sepanjang perkongsian Shadows ni ada benda yang Shadows tersasul ke, ataupun kalau korang rasa boring lah Shadows punya konten kali ni. So Shadows minta maaf, sebab bagi Shadows ialah satu kisah yang interesting. So sebab itulah Shadows nak kongsikan pengalaman ni ataupun kisah ni kepada semua yang sedang menonton Hey Shadows channel. So seperti biasa, nama aku Shadows, and bagi orang sampai Shadows, stay safe, stay healthy, sehingga kita berjumpa lagi di konten seram yang akan datang. Assalamualaikum. Take care guys, stay safe, bye bye.